Sebagai pengenalan, urusan disiplin sekolah amat penting untuk menjadikan persekitaran sekolah lebih selesa dan kondusif. Urusan disiplin sekolah yang cekap dapat meminimumkan bilangan kes salah laku pelajar. Urusan disiplin sekolah tidak lari daripada pelbagai cabaran yang hebat. Antaranya ialah guru sering dilema sama ada ingin mengambil tindakan terhadap pelajar ataupun tidak. Jika guru mengambil tindakan terhadap pelajar, akan berkemungkinan bahawa pelajar itu akan melakukan perbuatan seperti akan memukul guru ataupun akan merosakkan harta benda guru seperti membocorkan tayar kereta guru. Selain itu, terdapat ibu bapa yang menyalahkan guru dan tidak dapat menerima kenyataan bahawa anak mereka telah melakukan kesalahan disiplin. Ini juga merupakan salah satu cabaran yang besar buat guru. Selain itu, isu yang tersiar di media sosial juga merupakan salah satu cabaran yang besar buat guru. Sebagai contoh, masyarakat selalu memperbesarkan isu yang berkenaan dengan guru yang bertindak keterlaluan terhadap pelajar tanpa menyiasat punca sebenar mengapa guru tersebut bertindak sedemikian. Seringkali berlaku salah anggap dalam kalangan guru berkenaan dengan tugas mereka dan peranan mereka. Mereka menganggap bahawa tugas mereka hanya mendidik pelajar dalam bidang akademik sahaja. Soal sasiah pelajar mereka ketepikan. Menurut Loh 1995, tugas guru ialah mendidik pelajar supaya menjadi insan yang berguna kepada masyarakat. Jadi guru harus buang tanggapan tersebut. Sebenarnya bukan guru sahaja yang harus memikul tugas dalam mendisiplinkan pelajar. Malah ibu bapa dan komuniti juga harus menggalas tanggungjawab ini bersama. Masalah disiplin adalah isu yang paling hangat diperkatakan pada masa kini, dan isu semasa bagi masalah disiplin yang telah timbul adalah tindakan daripada dua orang pelajar yang baru saja selesai menduduki peperiksaan SPM telah menconteng belakang baju sekolah mereka dengan perkataan-perkataan yang kesat dan mencarut terhadap guru. Tindakan mereka itu telah tular di media sosial dan melahirkan rasa marah dalam kalangan masyarakat kerana tindakan mereka menunjukkan sikap tidak hormat dan biadab terhadap guru. Malah, ia juga menunjukkan sikap generasi-generasi pada masa kini. Bagi teori berkaitan dengan topik, teori fungsionalisme menyatakan bahawa setiap ahli masyarakat dan institusi dalam sesebuah komuniti saling bergantung antara satu sama lain. Bagi topik 5, sekolah dan sosialisasi, pelajar di sekolah bergantung terhadap guru bagi memperolehi ilmu, manakala guru pula bergantung kepada kurikulum yang mereka akan terapkan dalam proses mengajar. Pendekatan teori ini diibaratkan seperti setiap anggota badan manusia mempunyai peranan yang tersendiri dan setiap daripada anggota tersebut bergantung antara satu sama lain untuk berfungsi. Teori ini bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni agar dapat memastikan kestabilan negara. Contohnya di sekolah, pihak sekolah dan masyarakat khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG telah bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan semua pelajar dan guru dapat bersama-sama menjalankan fungsi dan peranan masing-masing dalam menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum di sekolah. Bagi topik 8 pula, disiplin sekolah. Dalam konteks sekolah, bilik darjah merupakan sebuah masyarakat atau ejen sosialisasi di mana melalui interaksi, pelajar belajar nilai-nilai murni, adat bertutur dan budaya masyarakatnya. Sekolah hanya merupakan perantaraan di antara moraliti keluarga yang efektif dan ketaatan kehidupan moraliti dalam masyarakat. Disiplin pula merupakan moraliti dalam bilik darjah dan tanpanya sebuah bilik darjah akan menjadi huru-hara. Contoh bagi disiplin sekolah, tingkah laku para pelajar dipengaruhi oleh budaya di sekolah yang telah menerapkan nilai menghormati guru seperti memberi salam kepada guru ketika guru memasuki kelas atau berselisih di kawasan sekolah.
Setiap masalah disiplin pelajar yang berlaku pasti mempunyai solusi bagi membentuk semula akhlak pelajar. Menurut Salwana, disiplin pelajar boleh berlaku tanpa mengira tempat dan masa tertentu. Justru kesepakatan dan peranan yang dimainkan antara pengetua, guru, ibu bapa dan masyarakat amat penting dalam pembentukan sasiah pelajar. Sekaligus, ia dapat menambah baik pengurusan disiplin dengan lebih berkesan. Peneguhan positif ialah suatu bentuk pujian atau ganjaran yang dapat merangsang tingkah laku pelajar agar lebih positif. Terdapat dua jenis peneguhan positif, iaitu verbal dan juga non-verbal. Contoh verbal ialah guru memberi galakan, pujian dan nasihat kepada pelajarnya dalam membuat suatu perkara. Contoh non-verbal pula, guru menghadiahkan pelajarnya apabila mereka berjaya dan memberi senyuman manis kepada pelajarnya tak kala mereka sedih maupun gembira. Mengapa peneguhan positif ini perlu ditekankan di sekolah, terutamanya di dalam kelas? Kerana terdapat interaksi sosial antara guru dan pelajar serta persekitaran kelas yang boleh mempengaruhi tingkah laku pelajar dalam jangka masa panjang. Hal ini kerana setiap pengalaman yang dihadapi dan dirasai akan mengubah tingkah laku pelajar berdasarkan persekitaran sekeliling mereka. Selain itu, tingkah laku pelajar juga boleh dipengaruhi oleh golongan yang telah dianggap sebagai model. Pendekatan ini berkaitan dengan teori pembelajaran sosial yang telah diperkenalkan oleh Albert Bandura. Antara golongan yang dianggap sebagai model oleh para pelajar tanpa mereka sedari ialah guru dan ibu bapa, kerana mereka merupakan golongan yang dekat dan sering berada di samping pelajar. Albert Bandura mengatakan bahawa guru perlu menjadi model kepada pelajar dengan menunjukkan sikap yang positif kepada pelajarnya. Justru ibu bapa juga perlu menjadi model terbaik kepada mereka bagi membentuk tingkah laku pelajar. Anak-anak yang dilahirkan seperti kain putih yang suci dan bersih, lalu ibu bapa yang akan mencorakkan kain tersebut. Pendekatan humanistik merupakan suatu kuasa dalaman yang dimiliki oleh manusia akan memberi kesan kepada individu supaya menjadi lebih hebat dan akan menyumbang kepada masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh Carl Rogers yang merupakan seorang ahli psikologi terkenal dari Amerika Syarikat. Teori ini menunjukkan bahawa guru perlu peka dan sentiasa memerhati tingkah laku pelajarnya agar guru dapat mengesan tingkah laku normal kepada tidak normal. Maka guru perlu menjadi seorang kaunselor dan mengambil tindakan terus. Contohnya, guru haruslah menolong pelajar dalam membuat keputusan dan bertindak secara bertanggungjawab. Pendekatan pencegahan ialah suatu langkah bagi mengurangkan masalah disiplin pelajar dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Terdapat dua langkah pencegahan, iaitu langkah pertama, memenuhi ruang kosong pelajar. Guru perlu memenuhi ruang kosong pelajar dengan melibatkan mereka dalam pembelajaran. Guru perlu menarik minat mereka dengan kaedah pembelajaran yang sistematik dan berkesan agar para pelajar tidak berasa bosan ketika belajar. Bahkan guru juga boleh memberi latihan dan kerja rumah kepada mereka. Langkah kedua, elakkan penderaan. Menjadi seorang guru yang tegas tidak semestinya menggunakan kekerasan sebagai hukuman. Malah, guru perlu bermesra dengan pelajar dan sabar dalam menguruskan masalah disiplin pelajar agar para pelajar lebih mudah untuk berkongsi masalah dengan guru tanpa mempunyai rasa takut. Apabila dua pendekatan ini dilakukan, sudah pasti pelajar tidak akan terjerumus dalam melakukan masalah disiplin sama ada di sekolah maupun di luar sekolah. Pendekatan pemulihan merupakan satu kaedah bagi memulihkan masalah disiplin pelajar dari masa ke semasa. Pihak sekolah atau guru perlu mengadakan program-program yang menekankan aspek keagamaan dalam membantras masalah disiplin pelajar. Setiap program yang dijalankan haruslah bersifat holistik dan seimbang yang meliputi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi. Selain itu, program mentor-mentee, usrah dan kaunseling kelompok dapat dekatkan lagi hubungan di antara guru dan pelajar. Pengurusan disiplin sekolah adalah melibatkan semua pelajar supaya dapat melahirkan pelajar yang bukan hanya cemerlang dalam akademik, malah mempunyai etika dan integriti yang baik. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Sebagai rumusan, dapat dilihat bahawa masalah disiplin dalam kalangan pelajar kini semakin membimbangkan. Pihak sekolah wajar mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku bagi mengawal perbuatan seumpama itu berulang kembali. Ibu bapa dan penjaga pula haruslah sentiasa mengingatkan anak masing-masing mengenai kepentingan menghormati warga guru serta memantau tingkah laku mereka. Sungguhnya, masalah disiplin di kalangan pelajar boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka. Masalah disiplin sememangnya perlu diatasi seperti pepatah Melayu, cegah sebelum parah. Jika masalah ini berterusan akan menjadi budaya popular dalam kalangan generasi pelapis negara pada masa akan datang. Ilmu pengetahuan sahaja tidak cukup untuk menggelar remaja pada masa kini sebagai pemimpin pada masa hadapan sekiranya mereka mempunyai akhlak yang buruk. Pembentukan akhlak seharusnya dipandang serius, terutamanya dengan kemasukan budaya barat yang telah sedikit sebanyak mempengaruhi anak muda pada masa sekarang.